para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkati, merahmati dan kurniakan kebaikan kepada kita. Hari ini 10 Syawal walaupun masih mood raya, kuliah tetap berjalan. InsyaAllah saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Terima kasih pada pengulas acara kita pada pagi ini, Pada Merah. Seterusnya yang dimuliakan dan dihormati Kak Ros atau Puan Ros selaku pengerusi Gema Nur Iman serta aljatan kuasanya yang bertungkul lumus untuk menyediakan kepada kita majlis ilmu, puan-puan, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mudah-mudahan kita diberkati dan kita mulakan pagi kita dengan ilmu dan mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu ni juga Allah kira sebagai ibadah. Okey, yang akan memberatkan neraca timbangan kita. Dan kita bicara tentang biografi agung Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dia juga menjadi saham kepada kita untuk kita layak beroleh syafaat baginda yang akan menyelamatkan kita nanti semua daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah amin rabbal alamin. Pertama sekali terima kasih pada tim pengurusan Gema Nur Iman dan seluruh ahli-ahlinya yang Ramadan lepas dapat oleh-oleh, dapat macam-macam lah kek. Alhamdulillah, terima kasih semua atas yang paling pentingnya ingatan tu. Ingat juga kat Ustaz seorang ni. Mudah-mudahan semua Allah balas dengan kebaikan sebab ialah buat buka puasa satu, dapat pahala memberi makan berbuka kepada orang berpuasa. Kemudian bakinya tu bawa balik kampung. Balik kampung hidang hari pertama orang datang baraan kat rumah tu kan. Jadi merasalah kek daripada mana Allah alam dari KL ke daripada mana? daripada sini, daripada Bangi ni. Orang Johor dapat merasalah kek-kek daripada Bangi semua insya-Allah. Terima kasih semua. Okey, yang keduanya rasa tak terlambat untuk ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita dalam bulan Ramadan kan dan menjadikan kita bukan hamba Ramadan tetapi hamba Allah. Itu para ulama kata kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kamu hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Hamba Ramadan ni orang yang beribadah hanya dalam bulan Ramadan tapi di luar Ramadan mereka tak beribadah. Jadi kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Okey, selamat hari raya semua insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat istiqamah melaksanakan apa yang kita telah perbuat dalam bulan Ramadan insya-Allah. Okey. Ada yang dah start puasa 6. Okey. Saya alhamdulillah ada baki 6 hari lagi, tak banyak. Okey, insya-Allah. Tak start lagi. Tak start lagi lah tu maksudnya ada baki 6 hari lagi tak start lah tu kan. Okay, insyaAllah. Okay, pagi tadi pun baru nak start tapi ada kuliah subuh khas. Ni baru balik pada kuliah subuh. Biasalah kuliah subuh ni kalau bukan bulan Ramadan dia ada sarapan. Jadi alamak tak apalah, hari ni belum start lagi lah insyaAllah. Tapi tak banyak lagi dengan 6 hari lagi. Okay,
Jom kita terus masuk dalam pengajian kita yang kita berhenti sepanjang bulan Ramadan yang lepas. Okey, iaitu isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti itu pada muka surat 73. Okay, saya cuba sharekan. Okey. Itu kita berhenti pada isteri Nabi namanya Juwairiyah binti Harith. Okey, Juwairiyah binti Harith bin Abi Darar bin Habib bin Ais bin Malik bin Jazimah bin Al-Mustafa bin Khaza'ah. Kita selalu dengan nama Aish kan? Aish kan, Aish tu apa? Aish ni maksudnya kehidupan. Kalau lelaki, kalau perempuannya Aisyah, kalau lelakinya Aish. Alif Hamzah Shin, Aish. Aish. Kita sebut Aish tu kan. Dia sebenarnya adalah Aish ni Aisyatan. Aisyatan ni maksudnya kehidupan. Jadi Aish ni kehidupan. Kalau nak lebih cantik lagi letak nama Ayyash. Aish, Ayyash. Ayyash ni sentiasa hidup. Walaupun dia telah meninggal dunia, namanya sentiasa disebut oleh manusia yang lain, namanya Ayyash. Ataupun boleh juga Ayyash ni kita maknakan menghidupkan mati orang, menghidupkan orang yang mati yang menghidupkan, dengan kematian dia tu menghidupkan hati-hati orang lain. Jadi Ayyash, ada sabdu atas ya. Okay. Jadi Juwairiyah, nama sebenarnya adalah Barrah. Barrah. Ada tasydid atas ra. Barrah ni asal kalimahnya adalah birru. Al-birru bermaksud kebaikan. Okey. Dan Nabi SAW menukar namanya daripada Barrah kepada Juwairiyah. Juwairiyah ni lebih kepada macam permata, Jawa. Okey. Permata. Okey. Jadi Barrah ni sebab apa Nabi tukarkan nama dia? Sebab antara nama-nama yang makruh digunakan adalah nama yang menunjukkan betul. Terima kasih Barrah. Barrah ni maksudnya nama yang sangat baik, perempuan yang sangat baik. Okay, jadi tak sesuai, tak ada manusia yang sangat baik. Manusia yang sangat baik tak ada. Itu hukumnya makruh menamakan anak dengan nama Barra ataupun menamakan dengan anak nama dengan Khairun Nisa, sebaik-baik wanita, sebaik-baik perempuan, itu makruh. Jadi Nabi SAW menukar namanya daripada Barra kepada Juwairiyah binti Harith. Okay. Sebelum itu telah berkahwin dengan Mustafi' bin Safwan, Zis Safar bin Sarah bin Malik bin Jazimah yang telah syahid dalam peperangan Marisi' pada tahun ke-5 dan ke-6 Hijrah. Okey, ini peperangan kecil peperangan yang tidak disertai oleh Nabi SAW. Jadi kita mungkin tak berapa tahu tentang peperangan Al-Marisi' ni. Okey, dia dalam sirah ni ada dua. Pertama dipanggil Ghazwa. Okey, yang kedua dipanggil Saraya. Okey. Kalau Ghazwa ialah peperangan yang disertai oleh Nabi SAW. Tapi kalau Saraya, peperangan yang berlaku pada zaman Nabi tetapi tidak disertai oleh Nabi SAW. Tapi peperangan sendiri dalam bahasa Arab bermaksud harbu, al-harb. Harb ni maksudnya peperangan, itu umum. Maksud itu bahasa Arab ni sangat istimewa. Siapa nak join kelas bahasa Arab saya boleh. Baru je basic untuk bahasa Arab Al-Quran. Kita buat hari Selasa pukul 9 malam sampai pukul 10.30 atau jam setengah. Setiap hari Selasa kita buat Al-Quran, pengajian bahasa Al-Quran. Tidak apa-apa kalau nak join boleh. Sebab saya baru tangan yang kedua, iaitu ganti nama, belum masuk fi'il madhi, belum masuk fi'il mudhari', belum masuk fi'il amar. Okey, kaedahnya kita terjemah Al-Quran, tapi bukanlah kita ambil mushaf Al-Quran tu terjemah itu. Saya potong ayat-ayat yang pendek daripada Al-Quran, jadi kita terjemah daripada Al-Quran. Maksudnya kalau kita belajar tentang dhamir,
Okay, kita hari ni yang Al-Quran tentang dhamir, huwa, anta dalam Quran, huma kata dalam Quran. Jadi kita akan praktis tu insya-Allah. Baru sangat asas. Ni sangat asas. Belum sampai peringkat yang lanjutan lagi. Ni asas. Okay, insya-Allah. Nak join boleh beri nama lah. Saya pun ada tinggal nombor telefon saya kan sebelum ni kan. Boleh WhatsApp saya atau nak tanya macam mana insya-Allah. Setiap Selasa. Okay. Jadi harb peperangan. Kalau saraya ataupun saraya adalah peperangan yang tidak disertai oleh Nabi SAW. Tapi kalau gazwah, peperangan disertai oleh Nabi SAW. Okay. Berkahwin dengan Rasulullah SAW pada hari peperangan Al-Marisi'. Okay. Ketika itu beliau berusia 20 tahun. Jadi kelebihan Juwairiyah ialah merupakan seorang perempuan yang sangat kuat beribadah dan sering melakukan puasa sunat serta qiyamul lail. Okay. Wafat pada bulan Rabiul Awal pada tahun 56 Hijrah. Okay, jauh lah panjang umurnya. Nabi wafat tahun ke-11, berarti ada 45 tahun lagi selepas itu dia hidup. Kan semasa pemerintahan Muawiyah. Muawiyah ni selepas Sayyidina Ali. Selepas daripada Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Osman, kemudian Sayyidina Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ketika itu disolatkan oleh Marwan bin Hakim yang merupakan gubernur Madinah sebelum Muawiyah. Dia wafat pada usianya 65 tahun. 65 tahun berarti dia kahwin dengan Nabi SAW dalam usia yang muda lah. Okey. Selesai Juwairiyah. Betul nak letak nama anak Juwairiyah pun boleh juga, tak ada masalah. Okey. Yang seterusnya adalah isteri Nabi SAW, Ramlah binti Abi Sufyan bin Sahar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams. Okey. Ini yang anak kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni adalah ketua panglima kafir Quraisy Mekah dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud. Okey. Jadi dia ni anak kepada musuh Nabi SAW lah. Musuh Nabi SAW. Okey. Tapi kita tahu bapanya Abu Sufyan bin Harb ni, dia ni masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah. Sebab itu kalau kita ada sekelumit dalam hati kita ni kebaikan, insya-Allah Allah akan beri hidayah pada kita. Macam kisah Sayyidina Umar Al-Khattab, Allah campakkan cahaya iman dalam diri dia sebab ketika orang Islam berhijrah daripada Mekah ke Habsyah, hijrah kali pertama. Okay, Sayyidina Umar melihat rombongan yang keluar daripada Mekah dan berkata, bagusnya orang Islam ni, taatnya mereka pada perintah Nabi mereka kan, sanggup meninggalkan kesenangan, sanggup meninggalkan harta benda di di Mekah kerana menurut perintah Nabi mereka. Di situ kebaikan ada, Allah campakkan hidayah dan masuk Islam Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey. Macam Abu Sufyan bin Harb, dia adalah orang yang mempertahankan perjanjian Hudaybiyah. Ketika orang-orang Quraisy ingin memerangi satu kabilah Arab yang dipanggil memihak lah, ataupun lebih ke arah Islam, Okay, dia terpecah dua, satu yang lebih kepada kafir Quraisy dan lebih berislam. Dia lebih berislam. Jadi orang-orang Quraisy memerangi mereka. Dan ketika itu Abu Sufyan bin Harb menghalang tentera-tentera ataupun Quraisy Mekah ni untuk menyerang, sebab dia kata jangan langgar perjanjian kita dengan Rasulullah. Jangan langgar perjanjian kita Rasulullah. Kita dah meterai perjanjian Hudaybiyah, jangan langgar. Tapi masyarakat dia langgar juga dengan kebaikan yang sedikit itu. Allah campakkan hidayah pada Abu Sufyan bin Harb, dan Abu Sufyan bin Harb masuk Islam ketika itu, masuk Islam dengan isteri dia lah. Isteri dia Hindun, yang memamah hati Sayyidina Hamzah dalam peperangan Uhud. Jadi Hindun pun masuk Islam juga dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Okey.
Gelaran yang masyhur untuk dia adalah Ummu Habibah. Habibah ni maksudnya Habib ni kasih, Habibah ni perempuan yang dikasih lah. Okay, jadi kasih sayang. Jadi Ummu Habibah, mak kasih sayang. Okay, Ummu Habibah, mak kasih sayang. Dan dia merupakan adik perempuan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Adik perempuan seibu sebapa lah dengan Abi Sufyan. Dengan Muawiyah. Okay, Muawiyah bin Abi Sufyan. Walaupun bapanya ni tak Islam lambat. Tapi Muawiyah ni dia awal Islamnya. Waktu hijrah Nabi ke Madinah, dia dah Islam dah. Dan dia menjadi jiran Nabi SAW di Madinah. Dan jadi penulis wahyu Nabi SAW di Madinah. Walaupun dalam keadaan bapanya tak beriman, maknya tak beriman lagi ketika itu. Tapi Abu Sufyan dah awal-awal beriman kepada Rasulullah SAW. Okay. Ibunya Safiyah binti Abi Al-As. Okay. Okay, dia bukan seibu sebapa, dia sebapa saja dengan Muawiyah. Okay, sebab ibu Muawiyah adalah Hindun. Tapi kat sini adalah ibunya Safiyah binti Abi Al-As, ibu saudara kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Okay, ibu Ramlah ni ataupun Ummu Habibah ni adalah ibu saudara ataupun makcik kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Telah berkahwin dengan Ubaidillah bin Jahsy dan sama-sama meluk Islam ketika berhijrah ke Habsyah pada tahun ke-44, wafat pada tahun 44 Hijrah di mana tahun hajinya Muawiyah. Okey. Itu je yang kita boleh ambil secara ringkas tentang Ramlah. Ramlah ni maksud dia apa? Ramlah ni maksudnya pasir. Sama dengan ayah saya lah, Ramli. Ramli maksudnya pasir. Saya ingat dulu masa tahun pertama saya sampai dekat Mesir ni, bila kita lalu kat immigration ni, polis Mesir ni, dia tengok kita orang Malaysia, dia sakat lah kita kan. Dia kata, Man Ramli, ataupun dalam bahasa Ami Mesir ni, Min Ramli. Siapa Ramli ni? Cakap Abi. Bapa saya, Abi. Lepas tu dia gelakkan saya, Abu Karamlah, Abu Karamal, dia kata. Abu Karamal, bapa engkau ni pasir. Dia gelak. Lepas tu saya ingat ada satu makam ulama yang digelarkan sebagai Syafi'i kecil ataupun Syafi'i kedua. Namanya tak silap saya Syihabuddin. Tapi gelarannya Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli. Saya cakap tahu tak dekat Mesir ni ada seorang ulama namanya Imam Ar-Ramli. Nama betul dia Syihabuddin. Saya cakap dengan pegawai immigration tu lah. Okay. Tahu tak kenapa dia digelarkan sebagai Imam Ar-Ramli? Walaupun nama betul dia adalah Syihabuddin. Dia kata tak tahu. Okay. Sebab ilmunya luas macam padang pasir. Sebab itulah dia digelarkan sebagai Imam Ar-Ramli. Jadi bapa aku ni ilmunya luas macam padang pasir. Sebab itu namanya Ramli. Waktu dia gelak. Bila Arab ni, bila dia setuju, dia akan ulur tapak tangan tau. Ulur tapak tangan. Bila kita tepuk, kita waktu kita muafiq dengan dia, kita setuju dengan apa dengan dia. Jadi dia ulur tapak tangan, kita tepuk tu maksudnya dia setuju dengan apa yang kita cakap. Wah tu gelak-gelak. Ingat lagi. Jadi Ramlah ni maksudnya pasir. Ramlah ni maksudnya pasir. Ramlah maksudnya pasir. Tapi bukan pasir ni padang pasir yang luas. Sebab itu kalau kita lihat nama bapa dia pun sama juga, Abu Sufyan Sakhar. Sakhar ni adalah Sakhra. Padang pasir yang luas dipanggil Sahara. Kita panggil padang pasir Sahara kan. Sakhra ni adalah padang pasir yang luas. Yang akhirnya terbuat perkataan Sahara. Gurun Sahara. Okay, jadi padang pasir yang luas dipanggil Sakhra. Okay, begitu. Ramlah dengan Sahra dia ada kaitan lah. Dia begitu nama orang Arab sebab dia faham nama orang Arab ni, jadi dia ambil nama anak dia ada kaitan dengan apa nama Allah SWT, bapa dia. Kadang-kadang ada orang ambil ni sebab ada huruf R, bapak dia Ramli, anak dia Rusdi lah kan. Lepas tu anak yang kedua, nama adik saya namanya Rus Hisham bin Ramli, kan, bin Ramli. Jadi R jugalah. Jadi kalau ikutnya Ramli tu dia kena dengan apa? Sakhra je kan, Sakhra bin Ramli. Okey, jadi
Macam itulah keadaannya. Macam zaitun, sami'un. Zaitun tu buah zaitun. Sami'un yang maha mendengar. Adakah buah zaitun tu mendengar? Tak kena kan? Jadi kita ni ambil nama macam tu. Dia tak ada kesinambungan antara nama bapak dia dengan nama nama ni. Nama Allahumma salli. Saya ada seorang kawan dulu. Nama bapak mertua dia Sami'un. Sami'un ni orang Jawa lah kan. Sebenarnya bahasa Arab, Sami'un. Sama dengan Pak Ma'un yang menari kabaret tu kan, menari-menari tu. Nama dia Ma'un, surah Al-Ma'un. Ma'un ni barang-barang yang boleh dipinjam. Pertolongan maksudnya dia Ma'un ni, ana ya inu Ma'un. Okey. Jadi apa nama? Pak Ma'un ni daripada surah Al-Ma'un, okey. Surah Al-Ma'un, okey. Allahumma salli azmat. Jadi bapak mertua dia Sami'un. Okey. Lepas tu bila tanya, nama bapak mertua entah Sami'un kan? Oh tu dulu kata dia, dulu. Sekarang nama dia Sami Off sebab dia dah meninggal. Dia tak on dah dia. Dia tak on dah. Dia off dah dia kata. Sami on, Sami off dia kata. Dulu Sami on memang kata nama dia. Sekarang dah Sami off sebab dah meninggal dia kata. Allah gelak gitu kan. Tu macam-macam budak-budak ni. Bila pandai bahasa Arab sikit habis semua dia ni. Okey, insya-Allah. Banyak respon ni sekejap saya cuba baca sikit lah. Patutlah nama Ahmad B. Selalu B Hasan. Bin Hasan, Ahmad bin Hasan. Okey. Apa maknanya? Ayash. Ayash ni maksud dia adalah tadilah sentiasa hidup. Kemudian Ajda. Ajda ni orang yang bersungguh-sungguh. Sangat bersungguh-sungguh Ajda. Okey. Jadda asal kalimahnya. Boleh, insya-Allah bagus. Nama tu sabar je lah. Sabar je lah okey. Itulah disebut tentang tu. Okey, jom kita masuk. Seterusnya isteri Nabi yang seterusnya adalah Safiyah. Dia kalau bahasa Arab dia panggil Safiyah. Safiyah ni suci bersih. Okey. Dia boleh juga namanya bulu. Soft ni bulu. Jadi suci boleh juga, bersih boleh juga, lembut boleh juga Safiyah ni. Sebab itu alif Sofi, Sod Wafaya, Sofi. Kita bahasa Melayu jadi Safi terus, S-A-F-I. Safi. Okay. Dia Sofi. Sofi ni bersih, suci. Itu ulama-ulama Sofi ni adalah ulama-ulama yang membersihkan hatinya. Okay. Okay, bin Huyai, bin Akhtab, bin Syu'bah, bin Sa'labah. Sa'labah ni kalau nama-nama Arab dulu, Sa'labah ni maksudnya adalah serigala. Jadi mereka ni selain daripada menamakan anak-anak mereka dengan nama yang, kalau Islam nama yang baiklah kan, maksudnya nama yang nama-nama Allah. Okay. Dua nama yang sangat disukai oleh Allah kata Nabi SAW dalam hadis adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Dua nama yang paling disukai oleh Allah SWT adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Jadi selain daripada itu boleh nama sahabat ke, nama para nabi yang terdahulu ke boleh. Tapi orang-orang jahiliah mereka akan menamakan anak-anak mereka dengan binatang-binatang yang ganas, yang kuat. Macam Sa'labah serigala, ada yang Laith ni anak singa. Okay. Kalau bapak dia panggil Asad. Asad ni singa, kalau anaknya Laith kan. Jadi ada juga namakan anak dia dengan panggilan contohnya macam Kalbi ni anjing, anjing buruan dan seumpamanya. Okay. Jadi dia akan namakan dengan nama yang kuat, yang kuat. Okay. Okay. An-Nur Sofi, Ustaz, masya-Allah. An-Nur Sofi. Ajda sifatnya kasar, Ayash lembut. Oh okey. Sebab dia bersungguh-sungguh. Dia Jadda, maksud dia adalah bersusah payah, berletih-letih, berpenat-penat. Jadi orang yang bersungguh-sungguh ni kan sifatnya berletih-letih, berpayah-payah, berpenat-penat kan. Okey. Jadi manjadda wajada. Okey. Bin Abid bin Ka'ab bin Abi
Habib daripada Bani Nadir, iaitu Yahudi Madinah. Yahudi Madinah. Okey. Beliau adalah cucu kepada Lawi bin Yaqub daripada zuriat Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun bin Imran, saudara kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Harun ni adalah adik kepada Nabi Musa alaihissalam. Okey. Bapanya seorang Yahudi yang menentang Nabi SAW dan orang Islam. Ya Rasulullah, Allahumma salli dan tentera Islam telah diberi kemenangan dalam peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar ni, Khaybar ni, itu ada syair yang ya Khaybar ni. Khaybar ni kira kubu Yahudi Madinah yang paling kuat sekali. Dalam Khaybar ni ada 12 Allahumma salli ada 12 kubu tembok pertahanan. Macam kalau di Melaka tu Famosa lah kan. Famosa tu yang kubu yang dibuat oleh Portugis untuk menangkis serangan daripada tentera daripada orang-orang Melayu ni. Okey, Melayu. Okey. Ada satu soalan, bila cerita pasal teringat satu soalan. Kenapa Portugis dia hanya jajah jajah Melaka sahaja, kan? Dia tak jajah Kedah ke, Penang ke, Perlis ke. Kenapa dia tak jajah tu? Siapa boleh berikan jawapan? Okay. Dia hanya mampu jajah Melaka saja. Lepas jajah Melaka dia tak nak dah, serit dah. Dia tak nak jajah negeri lain dah. Terutamanya Kedah, Penang, Perlis memang dia tak nak. Tobat tak nak dia. Sebab apa? Dia kata kalau Melaka baru ada 5 hang je. Hang Tua, Hang Lekir, Hang Jebat, Hang Likiu, Hang Kasturi. Kan? Kalau dekat Kedah semua hang pi mana, hang buat apa, awak hang. Jadi dia kata dia bahaya. Dia kata 5 hang pun kita susah nak menang, kan, teruk kita kan. Lagilah kalau pergi Kedah, pergi Penang, pergi Perlis, banyak sangat hang, dia kata. Jadi hang mana? Awak buat apa? Alamak semua hang ni, alamak, dia kata. Tak boleh. Jadi dia tak berani nak serang ataupun nak jajah Kedah, Penang dengan Perlis. Sebab itulah Okay, insyaAllah. Serius saya dengar jawapan dari Ustaz. Al-kisahnya. Okay, insyaAllah. Tajuk lawak pagi ni. Okay, sebab serius sangat. Semua diam je saya bila saya bercakap kan. Okay, insyaAllah. Okay. Okay, macam tu Okay. Kat mana tadi kita? Itulah, banyak ketahu habis. Okay, okay. Perang Khaybar ni dia ada 12. Itu kalau kita rujuk dalam satu kitab, insyaAllah. Habis kitab ni kita masuk dalam Hayatus Sahabah, insyaAllah. Hayatus Sahabah. Bagaimana pengorbanan sahabat yang bila tak boleh masuk dalam kubu-kubu ni macam mana. Okay. Ada sahabat yang minta untuk diletakkan badan dia dalam satu lastik yang besar, ataupun dipanggil pelantik. Macam dulu kalau kita letak batu besar, plastik kan. Okay, itu juga cara Nabi Ibrahim AS dicampakkan dalam api. Sebab apinya sangat marak, besar kan, sehingga kan tak ada manusia yang boleh menghampirinya, kan, akan terbakar. Bagaimana cara nak masukkan Nabi Ibrahim dalam api yang sedang marak ni? Dia gunakan pelantik tu. Letak Nabi Ibrahim dekat ni, plastik ni, campak terus ke tengah-tengah api tu kan. Okay, jadi ada sahabat yang diletakkan dalam ni, letakkan dalam pelantik ni, masuk terus dalam kubu ni, dalam kubu. Jadi Khaybar ni adalah peperangan yang membuka mata orang-orang Yahudi, okay, dan ramai ketika tu yang meluk agama Islam sebab mereka tidak boleh menerima kekalahan. Mereka tak sangka mereka akan kalah dalam peperangan Khaybar, dalam peperangan Khaybar. Okay. Sofia telah ditawan. Lalu Rasulullah menyerahkan kepada Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Ummu Sulaim ni adalah mak Anas bin Malik radhiyallahu an. Okay. Dan akhirnya diberikan
hidayah oleh Allah lalu menerima Islam. Lalu baginda SAW pun menawarkan supaya beliau menjadi isteri Nabi SAW. Seterusnya dibebaskan daripada tawanan, maka Safiyah pun bersetuju. Okay. Beliau wafat pada tahun 52 Hijrah di zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika berumur 99 tahun. Dan dikebumikan di Baqi' bersama para isteri yang lain. Okay, para isteri Nabi yang lain. Okay, insyaAllah. Itu Allahumma salli ala sayyidina Safiyah bin Huyai. Okay, selesai. Okay. Seterusnya kita masuk pada isteri Nabi yang terakhir yang dikahwini Nabi SAW secara ijab dan kabul. Okay, ijab dan kabul. Yang sebab dua nanti kita akan bincang isteri Nabi SAW di kalangan hamba. Yang ketika itu tidak ada majlis ijab dan kabul lah. Sebab zaman itu bila kita memiliki seorang hamba, hamba perempuan, hanya diberikan mahar sahaja, tak ada petuk kadi lah, tak ada semua. Diberikan mahar, terus jadi isteri. Nanti kita bincang. Jadi yang ni, yang berkahwin dengan Nabi SAW secara ada majlis ijab dan kabul lah. Okay. Iaitu Maimunah binti Harith. Nama betul dia Barrah juga. Sebab itu Nabi tukar kepada Maimunah. Okay. Saya pun tak rujuk apa nak maksud Maimunah ni. Jadi Rasulullah menamakan dia dengan Maimunah. Beliau adalah ibu saudara ataupun makcik kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Makcik, si ibu sebapa dengan ayah dia. Okey. Jadi kalau kita rujuk dalam kisah dalam bab ibadah Nabi SAW dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diberitakan bahawa bila Nabi gilirannya di rumah Maimunah, Ibnu Abbas akan selalu datang dan bermalam bersama-sama Nabi dan makciknya Maimunah. Jadi kalau di rumah Maimunah, Ibnu Abbas datang dan tidur bersama Nabi SAW dengan Maimunah. Ibnu Abbas ketika itu umurnya dalam 8 tahun, 10 tahun, kecil lagi lah, kecil lagi. Sebab itu dia suka tidur di bawah kaki Nabi SAW. Sebab Nabi ni kalau tidur malam, Nabi mengiring sebelah kanan, okay, kemudian Nabi akan membengkokkan kakinya sedikit. Sebab itu kajian yang saya buat. Okay. Dia mim, itu kepala, lepas tu ha, itu adalah tangan yang diletakkan bawah pipi tu. Jadi bila terkeluar sikit macam ni, daripada tangan dia jadi macam huruf ha. Mim ha. Okay. Kemudian bonggong mim, kemudian kaki dia bengkokkan tadi tu. Kaki yang dibengkokkan tadi jadi huruf dal. Dua kaki kan, jadi dibengkokkan macam ni jadi huruf dal. Jadi tidur ni dipanggil tidur Muhammad. Tidur Muhammad. Sunnah. Tidur yang disunnahkan. Banyaklah kebaikan dia sebab satu, jantung sebelah kiri. Bila kita mengiring sebelah kanan, beri ruang pada jantung. Kemudian tidak ada hempetan pada tulang belakang. Kita tak beri bebanan daripada tulang belakang kita. Okey. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, tidur ini tidur yang memudahkan seorang tu bangun malam. Okey. Itu kebaikan dia. Okey. Jadi kenapa Ibnu Abbas tidur di bawah kaki Nabi SAW? Sebab bila Nabi tersedar pada waktu malam, Nabi akan meluruskan kakinya dan tertendang Ibnu Abbas. Tertendang Ibnu Abbas. Bila tertendang Ibnu Abbas akan tersedar. Jadi Nabi bangun malam, solat. Ibnu Abbas, dia lihat Nabi ambil uduk, dia pun ikut Nabi ambil uduk. Pada kecil lagi kan. Kemudian bila Nabi solat, dia pun solat. Ketika tu dalam hadis, dalam bab ibadah Nabi SAW dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dia berada di sebelah kiri Nabi SAW. Lalu Nabi mengambil kepalanya dan dia menarik telinganya dan meletakkan pada sebelah kanan baginda SAW. Dan berisyarat bahawa kalau solat berjamaah, lelaki dia sebelah kanan imam. Okey. Dan ketika itulah Ibnu Abbas ni meriwayatkan hadis meriwayatkan hadis tentang bagaimana cara solat malam Nabi SAW. Pertama Nabi buat 2 rakaat yang ringkas, kemudian 2 rakaat yang panjang, kemudian 2 rakaat yang lebih ringkas daripada yang kedua, yang seterusnya lebih, dan kata Ibnu Abbas Nabi buat 6 kali, salah samarat 6 kali,
berarti 12 rakaat tahajud Nabi dan Nabi tutup dengan satu witir. Itu yang disebut oleh Ibn Abbas. Jadi, sebab Ibn Abbas dia bangun solat Nabi dengan Nabi SAW kan, sebab itu dia boleh tahu tentang ibadah Nabi pada waktu malam. Ni rumah Safiyah, iaitu rumah Maimunah. Okey. Beliau juga adalah Ummul Mukminin yang terakhir. Okay. Telah berkahwin sebelum ini dengan Abi Rahmi bin Abdul Uzza bin Abdul Wad bin Malik bin Hasan bin Amir bin Lu'ay Al-Quraisy Al-Amiri, wafat pada tahun 56 Hijrah. Pada 56 Hijrah. Selesai. Ini isteri Nabi SAW namanya Maimunah. Bermakna nama sebenar Maimunah sama dengan Juwairiyah. Ya Ustaz, ya betul. Barrah. Sebab itu Nabi dia bila nama Barrah je, Nabi akan tukar namanya kepada lain. Itu kalau nama terlampau baik sangat. Terlampau baik sangat. Okey. Jadi tukar nama kepada yang sesuai. Okey. Kalau nama yang buruk pula, macam contohnya ada seorang sahabat namanya Hazan bin Hazan bin Sa'ad. Okey. Hazan ni maksudnya kesedihan. Tak tahulah, mungkin masa dia lahir menangis je ke, ataupun masa dia lahir ni. Orang Arab ni kadang-kadang dia suka ambil sempena, sempena lahir tu. Okey. Jadi dinamakan dengan Hazan. Bukan dia tak tahu nama Hazan tu maksud apa. Hazan ni maksud kesedihan. Okey. Jadi bila dia hidupnya memang kata Nabi SAW sebelum tukar nama tu memang sentiasa murung je, sentiasa ada masalah je. Sejak Nabi tukar namanya kepada Sahal bin Sa'ad. Sahal ni maksudnya kemudahan. Hidupnya berubah. Senang, gembira, bahagia. Sebab itu nama ni sebenarnya dia memainkan peranan. Sebab itu nama bukan dalam IC Orang dulu tak ada IC, zaman Nabi pun tak ada IC. Identity card tak ada. Tak ada pun rekod kelahiran bila. Sebab itu para sahabat pun hilaf dari sudut tentang kelahiran Nabi SAW. Okey, 12 Rabiul Awal ke, 9 ke. Okey. Jadi Nabi tukar namanya kepada panggilan sebab kita nanti di akhirat akan dipanggil dengan panggilan kita. Walaupun nama kita bagus, sedap, tapi panggilan kita tak bagus. Itu nama nanti di akhirat dipanggil nama panggilan lah. Bila kata Ahmad Al-Bab, Ahmad Pintu, sebab dia nangis ketuk pintu kan. Ketuk pintu je diam. Itu panggil Ahmad Al-Bab. Okay. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Okay. Tukar ke nama Sahal. Bila tukar nama Sahal, dia terus kehidupannya bahagia, senang kan. Sebab itu nama ni memainkan peranan penting. Rupanya yang kedua, dari sudut rasionalnya, dari sudut psikologinya, macam binatang-binatang, kalau kita nak jinakkan dia, kita kena beri nama. Ini memang pengakuan daripada seorang pelatih ataupun penjinak kuda liar lah. Kalau kita beli kuda tu kena jinakkan, jadi dia kena beri nama. Kalau beri nama, barulah boleh jinak kudanya. Okay. Jadi bila kita buat kajian tentang tu, rupanya nama ni pun menjinakkan kita. Nama, janganlah panggil Mat. Panggil Muhammad. Nak ibu Muhammad, sini Muhammad. Kan? Panggil dengan panggilan yang bermakna tau, ada makna. Jadi panggilan tu menyebabkan dia ni jadi orang apa? Orang yang baik, tengok tak ada masalah, dia dengar cakap sebab Muhammad ni maksudnya yang sentiasa dipuji. Muhammad, yang sentiasa dipuji, mai sini. Bukan mak je dia puji, orang-orang lain pun puji dia. Panggil apa lagi? Jangan panggil Muhammad, baguslah Muhammad, tapi panggilannya Umar apa? Boboy. Panggil Boboy jadi Boboy terus. Habis. Boboy kuasa 3. Tukar terus jadi 3. Naik hantu semua kan. Jadi kuasa angin petir menjegit. Macam petir kuat dia. Lepas tu apa, yang kuasa air apa, tumpah air kat rumah orang. Yang ketiga apa? Kuasa apa lagi Amal? Kuasa air, api api. Habis semua menyebabkan kemarahan orangnya. Alah panggil Boboy kan. Panggil lah Muhammad. Kita panggil Mat ni mati, telah mati. Mata yang mutu. Mat ni mati. Panggil Muhammad lah tu Rupanya nama ni
Kalau binatang tu dia boleh jinak. Jadi sama dengan manusia yang mempunyai hati dan perasaan ni. Bila panggil dengan panggilan yang baik dengan nama dia, ya dia mempengaruhi akhlaknya, mempengaruhi kehidupannya. Itu dia panggil sal. Jadi begitu juga Nabi SAW. Macam Abu Hurairah. Abu Hurairah ni nama betul dia sebelum Islam adalah Abdul Syams, hamba matahari. Jadi bila diperkenalkan pada Nabi SAW, Nabi terus tukar namanya. Nama dia kepada Abdul Rahman bin Sahar. Sahar ni gurun Sahara lah padang pasir tadi. Jadi nama dia adalah Abdul Rahman. Okay. Nanti di akhirat dipanggil dengan panggilan apa? Dipanggil dengan panggilan Abu Hurairah. Panggilan dengan panggilan Abu Hurairah nama dia. Sebab itu panggilan dia di atas muka bumi ni. Bukan lagi nama dia yang bapak dia bagi nama dulu, iaitu Abdul Syams, tak. Nama itu kena, kalau nama tak bagus, tukar kepada nama yang. Tak apa, IC tak apalah. IC tak apa. Yang penting panggilan dia. Panggilan dia, okay. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, macam tu Okay. Jom, selesai. Okay. Wafat pada tahun 56 Hijrah. Okay. Dua lagi insyaAllah kita sambung sikit tentang isteri Nabi daripada kalangan hamba. Okay. Yang pertama nama dia Maryah bin Sam'un Al-Qibtiyah. Qibtiyah ni adalah bangsa Mesir. Bangsa Qibti. Bangsa Qibti. Qibti ni juga katanya keturunan Fir'aun. Fir'aun ni bangsa Qibti. Bangsa Qibti. Jadi orang asal Mesir ni adalah Qibti. Dia bangsa Qibti. Okay, sebab itu kalau Qibti ni maksudnya orang-orang Arab, kira bukan Arab lah Qibti ni. Okay, dia jadi Qibtiyah. Okay. Dia memang keturunan selepas Fir'aun tu memang keturunan raja lah. Keturunan raja. Sebelum Fir'aun masuk tu dia keturunan bawahan. Tapi bila ni jadi bangsa ni. Sebab itu Maryah ni dia keturunan ni lah. Keturunan bukan keturunan hamba biasa, dia keturunan hamba yang baik-baik. Okey. Dia adalah ummu Ibrahim. Okey. Selain daripada Khadijah yang mampu memberi zuriat kepada Nabi SAW, zuriat yang daripada hasil benih Nabi SAW adalah dua orang, iaitu Sayyidatina Khadijah dan Allahumma salli Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah. Jadi anak Nabi SAW ada berapa? 7 kan? Okay. Jadi 6 daripada Khadijah, seorang daripada hamba yang dimiliki oleh Nabi SAW, iaitu Maryah binti Sam'un Al-Qibtiyah. Okay. Maryah dan adiknya Shirin adalah hamba daripada Raja Muqawqis ataupun Raja Muqawqis. Muqawqis ni Raja Mesir yang beriman. Raja Mesir yang beriman. Bila Nabi utus surat pada dia, mula-mula dia tak terima tapi akhirnya dia menerima dan masuk Islam kan, Raja Mesir tu. Jadi bila surat tu diutus kepada Raja Muqawqis, Raja Muqawqis ni balas surat Nabi SAW. Okay, dia banyak. Rom dia simpan tak baca. Parsi dia koyakkan surat Nabi SAW. Betul Allah hancur binasakan dia punya kerajaan dia macam dia hancurkan surat tu. Habsyah dia baca dan terima, beriman, Raja Najasyi. Okay. Muqawqis dia baca dan dia terima dan dihadiahkan, dia balas dengan surat dan dia balas dengan hadiah. Hadiahnya adalah berupa 2 orang hamba perempuan, iaitu Maryah Al-Qibtiyah dengan Shirin Al-Qibtiyah. Shirin Al-Qibtiyah. Okay, nama Shirin pun sedap juga kan? Shirin Al-Qibtiyah. Okay. Raja Mesir, ya betul. Muqawqis ni Raja Mesir. Okay. Jadi Nabi ambil Maryah sebagai hamba dan diberikan mahar dan jadilah isteri Nabi SAW. Shirin diberikan pada sahabat-sahabat dan ketika itu sahabat yang ambil Shirin ni namanya Hasan bin Thabit, penyair Nabi SAW, Hasan bin Thabit. Okay. Jadi dia jadi isteri kepada Hasan bin Thabit lah. Okay.
Maria merupakan hamba yang dikawani oleh Rasulullah SAW dan dimerdekakan setelah melahirkan anak Nabi SAW iaitu Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad. Okey. Kalau kat sini kata Raja Muqawqis sampai menerima dakwah Rasulullah SAW namun takut kehilangan kuasanya lalu menolak dakwah baginda dan menghadiahkan. Okey. Dia asalnya memang menolak, tidak ni, tetapi akhirnya dia menerima. Itu Raja Muqawqis ni raja yang akhirnya beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebut tentang tu. Selesai. Jadi Maria Al-Qibtiyah. Ada yang letak nama Maria Al-Qibtiyah ada. Kawan satu mengajar dulu namanya Maria Al-Qibtiyah. Boleh, tak ada masalah letak nama Maria Al-Qibtiyah. Maria. Okey. Seterusnya Raihana binti Sam'un, macam adik-beradik kan, tapi tak. Binti Sam'un bin Zaid. Dia mengatakan Zaid bin Khanafah ataupun ada yang menyebutkan Khanafah daripada Madinadir, juga Yahudi Madinah. Tetapi Ibnu Ishaq ni ulama dalam kitab Sirah Ibnu Hisham mengatakan bahawa dia daripada Bani Amru bin Khuraizah. Khuraizah ni juga adalah Yahudi Madinah, Bani Khuraizah. Okey, dia Bani Nadir, Bani Khuraizah, Bani Qainuqa yang besarnya. Rahila juga merupakan hamba yang dikahwini oleh Nabi SAW. Okay, Alhamdulillah. Saya rasa cukup sekadar tu kot. Nanti kita bincang tentang berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Dia ada kisah yang panjang tentang perkahwinan dia. Okay, nanti kita akan detailkan insyaAllah. Ni gambar gambar sebenar rumah Sayyidatina Khadijah sebelum perluasan Masjidil Haram tu. Inilah bentuk rumah. Jadi kita tahu tengok rumah berapa tingkat. 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat. Jadi rumah Allahumma salli Khadijah ni 3 tingkat. Jadi dia memang golongan bangsawan, golongan yang kaya. Jadi rumah Khadijah ni memang rumah orang kaya lah. Tengok dia ada bawah tanah. Okey. Lepas tu dia ada atas tanah ataupun ground, dia ada lower ground, LG, ada G, ada tingkat 1. Ada tingkat 1, nampak ada tangga kan. Ni untuk naik tingkat 1. Jadi kita kalau tengok dia punya kawasan dia besar. Berbanding rumah Nabi SAW di Madinah tu, kawasan Raudah itu adalah rumahnya dengan Aisyah sangat sempit sebenarnya. Luasnya adalah 4.5 meter sahaja persegi. Jadi 45 meter panjang, 45 meter lebar. Bilik Nabi SAW untuk Nabi tidur dengan Aisyah ada hanyalah 1.5 meter saja. Okay. Yang 3 meter di luar tu adalah tempat ruang tamu, tempat Nabi solat dan dapur Nabi SAW. Kan? Dapur Nabi SAW. Jadi rumah Nabi SAW tak luas. 4.5 meter saja yang di rumah Aisyah di Madinah. Tapi waktu dia tinggal di Mekah, di rumah Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina orang kaya kan, jadi dia rumahnya luas. Okey, inilah. Ini ruangan Nabi SAW menerima tetamu. Okey, jadi dia ruangan tetamu ni tingkat atas lah. Okey, tu insyaAllah nanti kita akan bincang untuk seterusnya. Saya rasa cukup sekarang tu, minta maaf gurau-gurau. Okey. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua kita dengar pada hari ini. Dan tahniah pada semua tim Gema Nur Iman sebab telah memulakan kelas lebih awal lagi. Walaupun hari ini cuti tapi telah memulakan kelas lebih awal. Ada kuliah-kuliah duha yang lain dia tak start lagi. Start minggu kedua nanti. Dia start minggu kedua. Ni baru minggu pertama kan. Minggu depan baru start. Kuliah-kuliah duha saya yang lain lah. Tapi Gema Nur Iman antara yang terawal. Tahniah semua insyaAllah. Yang mudah-mudahan kebaikan yang baik pada Allah SWT, yang kurang dan lemah itu ada atas kehilangan lemahnya ilmu saya. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Hari ini berkenaan dengan nama-nama isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 12 kan Ustaz? 11. Oh 11 Oh 11. Baik.
Masya Allah, jadi penting untuk kita memberi nama-nama ataupun panggilan yang baik kerana nama itu akan dipanggil di akhirat nanti dengan nama panggilan yang Ustaz. Masya Betul. Allah. Jadi mudah-mudahan bertambah kefahaman kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Sedikit hebahan Ustaz, kuliah hari ini. Pada pukul 5.15 petang kuliah asar bersama dengan Al-Fadil Ustaz Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran. Dan 8.15 malam kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadil Major Ustaz Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan kitab Al-Muhimmah Al-Mawa'iz Al-Badi'ah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah dan tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah jumpa lagi. Terima kasih.